Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada para hadirin yang sudi hadir dalam majlis ilmu ini dengan penuh keberkatan ini. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat belaka. Almaklumlah, sekarang kita di musim yang semua orang pasti tahu, iaitu musim COVID. Harap semuanya menjaga kesihatan diri dan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian. Siapakah gandingan tetamu istimewa kita pada hari ini? Seperti yang para hadirin lihat di sebelah kiri saya, mempunyai seorang yang hebat, cantik orangnya, iaitu Dr. Rohana binti Zul. Beliau merupakan pensyarah dari UiTM Shah Alam dalam Faculty of Art and Design. Beliau mempunyai kelulusan tertinggi Industrial Manufacturing Computing peringkat PhD. Beliau juga mempunyai pengalaman dalam Regional Visual Senior Manager at Department Forever 21 Sdn Bhd. Beliau juga mendapat anugerah Best Artwork The 6th International Mini Textile Exhibition 2000. Apa khabar, Doktor? Selamat, Doktor. Okey dah. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, kerana sudi hadir bersama-sama untuk menjayakan program ini. Seterusnya, saya perkenalkan tetamu panel kita yang kedua, yang semua sudah tahu, yang semua orang sudah kenal. Beliau seorang yang penuh dengan budi pekerti dan penyayang orangnya, iaitu Puan Haja Sharifah binti Husin. Beliau merupakan pengarah College Profesional IRC Azizah. Beliau mempunyai bidang kepakaran dalam matematik dan sains. Beliau juga mempunyai kelulusan dalam sarjana muda sains dalam biologi. Berpengalaman selama 27 tahun dalam bidang pendidikan dan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2001 dan 2003. Apa khabar, Puan? Sihat ya, Puan? Alhamdulillah. Terima kasih, Puan, kerana meluangkan masa untuk sama-sama menjayakan program pada petang ini. Baik. Topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah topik yang sangat menarik. Challenges of fashion designer in facing COVID-19. Pada hari ini, kita semua sedang berhadapan dengan situasi yang sangat membimbangkan berikutan penularan jangkitan COVID-19. Alhamdulillah, sekarang Malaysia dalam proses pemulihan, iaitu kerajaan telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, iaitu lebih dikenali sebagai PKPP, yang bermula pada 10 Jun hingga 31 Ogos. Panjang tempoh kawalan ini, banyak sektor yang terjejas. Ramai orang akan kehilangan pendapatan serta kehilangan pekerjaan. Baik, Doktor. Apakah kesan pandemik ini kepada industri fashion, terutamanya pada mereka fashion? Okey, terima kasih. Diberi peluang untuk share the ideas about the topics for today. Actually, it's a good topic untuk kita discuss. Within kita pun tahu ya, in our because of the new norms now, COVID-19 ni kita pun tak jangka dia nak datang kan. So it's affected to everybody ya. Everybody, not only in fashions, sama juga dengan yang lain-lain. But actually, saya boleh share lah some sikit is a new norm as a fashion designers yang ada sekarang, which is saya boleh share some of the experience. Kebanyakan fashion designers atau industri fashion dia tergendala sebentar lah because of this pandemic. And then tak kira manufacturing punya industri,
some sort of terus kepada designers punya industri. Manufacturing and designers, the different industry. So kita selalu terfikir yang a bad thing about the COVID, but sebenarnya saya suka share a good thing about the COVID sebenarnya. As we know, sebab kita go to the fashion designer kan, so kita memang tahulah kalau fashion designer terlibat dengan all that glamorous punya activity, betul tak? Tangkap gambar model and so on. But suddenly when COVID ni datang, nak tangkap gambar model apa? Kan? So tak boleh tangkap gambar. So what they going to through this COVID yang I boleh share, most of them thinking about the social sustainability punya activities. Kenapa I cakap sustainability punya activities? They're not going thinking about yang selling point punya activities. They're going thinking about something, how they as a fashion designer can adapt, contribute masa COVID. So most of the fashion designer dekat Malaysia, as you know, dah start masa tu they doing society punya contribution. Sebab selama ni kita tak pernah dengar Dato' Rizalman ke apa ke, Razwan Razwi ke nak jahit for free. Tak ada ya, kalau memang tak ada. So time COVID ni baru kita nampak diorang terlibat secara langsung dan that is contribution to the society, which is saya nampak mungkinlah kita when comes into the business life, kita kena fikir juga something yang modal insan yang kita perlu letakkan. Not only selling point is the business, memang betul, tapi when comes into this kind of the situation yang memang kita tak sangka, they going through to the this society punya activity. But bukan semestinya when dia terpaksa buat for free, tapi sebenarnya that is considered sebagai dia menjana branding dia sebenarnya. Yes, secara tak langsung orang akan rasa Datuk Rizalman, dia orang buat for free. Dia secara tak langsung dia create satu feeling yang membuatkan nama dia orang ni bukan jatuh tau. It's like more orang lagi suka. Yes, it's something like that. So for me, COVID is not really a negative thing yang kita perlu tengok, tapi a positive thing yang kita perlu lihat sebenarnya. Jawab tak? Saya setuju dengan penjelasan yang agak terperinci dari doktor. Baik para hadirin sekalian, obviously kita sudah pun mendengarkan penerangan daripada doktor berkenaan kesan pandemik kepada industri fashion. Suka saya untuk menyebut perkataan norma baharu. Kalau dahulu keluar rumah seperti biasa, tetapi sekarang perlu memakai pelitup muka dan hand sanitizer bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Jika dahulu bila disebut sebagai fashion, sinonimnya berkait dengan kecantikan. Namun selepas pandemik ini doktor, adakah situasi akan berubah kepada lebih mementingkan kesihatan dan keselamatan? Mari kita mendengarkan penjelasan daripada doktor. Okay, mungkin before pandemic, awareness about tentang this kind of kesihatan and so on mungkin tak berapa sangat lah. And they still produce waste bertantan in fashion kan. Dia tak thinking about dia punya sustainability punya issue tentang waste and so on kan. Tapi when comes into kita punya pandemic ni, diorang lihat waste and so on tu become their main contribution to the world sebenarnya. Kalau you tengok SDG 18 SDG 32, kita ada banyak
konsep SDG tu, SDG tu consider macam green, something like macam recycle and so on. And then you all tak boleh nak beli baju, you need to recycle all sort of the thing kan. Sebenarnya pandemik ni membuatkan nature become like green back. Betul sebenarnya. Tiba-tiba sungai pun mengalir bersih, hutan-hutan pun tumbuh pokok seelok-eloknya kan. Sebenarnya mungkin when comes into kita fashion industry ni, semua pokok pun potong kan. So saya rasa it's a good thing lah for our industry. Mungkin the awareness tu baru a bit high bila comes this COVID-19. Baik, secara keseluruhannya pandemik ini telah memberi kesan yang sangat buruk terutamanya dari segi kesihatan dan juga ekonomi. Namun begitu, jika kita melihat dari sisi yang positif, apakah pandangan doktor kesan positif pada industri fashion? Macam saya cakap tadi lah, kesan walaupun everybody talking about kilang tutup and so on, but in one time kilang terpaksa buka because of they need to produce that fabric PPE to those using for the orang lain. Actually the thing is we need to look in the positive punya contribution. Of course negative tu still ada, but everybody is thinking about negative, okay? But in fashion industry, I believe that it's a new norm to look on the positive punya contribution. I don't believe that COVID ni akan memberi pendekatan yang tidak begitu baik kepada fashion industry. Sebab for your information, macam fashion designer yang tak ada nama yang tak ada nama, yang you all tak kenal suddenly tiba-tiba nama mereka ada. Sebab because of they doing all this yang jahit PPE ni, dan media pun datang and buat coverage secara tak langsung menaikkan nama mereka dalam industri. Tak adalah nama yang dah sedia ada, tapi nama yang kita tak dengar, tapi dia buat PPE tu atau mask and so on lah. So everybody is contribution. I rasa semua orang yang terlibat dalam fashion industry semua contribute. Ya, yang itu. Baiklah, itulah sedikit sebanyak penerangan yang sangat jelas bagi seorang yang berpengalaman dalam fashion. Okey, kita ajukan soalan yang seterusnya kepada Puan. Baik Puan, sebagai peneraju institusi kemahiran, sudah pasti Puan sentiasa memberi sepenuhnya komitmen dalam kecemerlangan pelajar fashion. Dan juga sudah sedia maklum bahawa hampir 3 bulan institusi pendidikan ditutup akibat wabak ini. Maka Puan, apakah peranan dan tindakan yang akan Puan lakukan bagi memastikan pelajar fashion tidak tergelincir daripada laluan untuk menjadi seorang mereka fashion? Terima kasih moderator pada hari ini, Nurin. Di panel bersama Dr. Rohana, para hadirin sekalian. Sebagai peneraju KB terutama di pada pandangan saya, sebenarnya kalau kata setakat 3 bulan tiada sebenarnya efek yang sangat besar kepada anda sebagai pelajar fashion. Itu yang perlu kita lihat dahulu. Kalau saya lihat daripada sektor-sektor yang terlibat, memang disebutkan salah satu ialah sektor pendidikan yang terlibat dari segi terkesan disebabkan oleh COVID-19. Cuma bila dibaca, ia melibatkan institusi pendidikan tinggi kerana kurangnya pelajar-pelajar antarabangsa yang mendaftar, jadi kurangnya ekonomi. Okey, di sini maknanya kita bila ada sahaja wabak yang pihak BPLTB sendiri telah pun membuat jadual yang baru, telah pun merancang dan sebagainya, dan pada 3 bulan tersebut anda semua
kami pelajar telah pun mengikuti pelajaran secara online. Pelbagai cara yang digunakan. Pada saya tiada patutnya masa yang terluang yang boleh kata perkataan tergelincir di situ hai tu dekat situ perkataan tu moderator, tapi tak ada masalah. Maknanya dekat situ ambil peluang online, pelbagai cara yang digunakan. Kita ada WhatsApp, Telegram, video, betul? Pensyarah-pensyarah semua bersama anda dan juga tidak lupa pemantauan daripada pihak pentadbir. Itu salah satu cara bagaimana kita nak memastikan pelajar sentiasa ada ruang dan peluang untuk mengikuti pelajaran lah. Di samping tu kalau kita lihat semasa COVID, anda semua berada di rumah, tak boleh buat dan sebagainya, maka medium yang anda lihat ialah dalam internet macam-macam. Maknanya anda akan lihat untuk fashion dan sebagainya. Kalau katalah pada saya, kalau saya pelajar fashion, kita mencari sesuatu yang macam tu. Maknanya ada ruang, peluang dalam tu yang memang disajikan banyak sangat, YouTube dan sebagainya. Ambil ruang dan peluang. Mungkin semua dah melihat betul yang terlibat kat sini, maknanya wow, ini something. Saya sangat setuju dengan doktor, jangan pandang yang negatif. Macam kita pun sebagai seorang Islam, kita faham setiap yang berlaku mesti ada hikmahnya. Okey, di samping tu juga macam kita melihat kat sini, pelajar macam saya dah sebut, sokongan daripada pihak kolej. Kalau kata dah berlaku dan berada di sini, okey pasti sebagai peneraju di sini kami akan terus menyokong segala program, mungkin dari segi dananya dan sebagainya. Okey, dan untuk infrastruktur, kalau tengok prasarana kolej, pada saya untuk pembelajaran anda balik kembali di sini, insyaAllah semua telah pun sedia ada. Kalau kata saya dapat report something rosak dan sebagainya, cepat-cepat kita ambil tindakan. Dengan hasrat kita, pelajar akan rasa wow, semangat untuk terus belajar. Tak ada tergelincir-gincir perkataan dekat situ. Anda adalah pemain industri satu masa nanti, insyaAllah. Saya rasa untuk 2 diploma telah pun 4 tahun berlalu, hampir. Maknanya anda akan sambung lagi untuk EJT. Ruang sebenarnya yang perlu dipikirkan kat sini ialah kualiti masa tu. Kalau tempoh tu kita tengok macam panjang 3 bulan, tapi kalau diisi kualiti dengan 3 bulan tu pelbagai pengisian dan sebagainya, insyaAllah ilmu tu akan terus dapat dijana dan anda akan dapat pelajar cemerlang. Seperti saya bentangkan tadi, matlamat antaranya untuk melahirkan pelajar cemerlang. Saya setuju dengan apa yang Puan terangkan. Seperti yang kita tahu, College Vocational merupakan antara peneraju TVET di Malaysia. Malahan diploma in fashion design yang ditawarkan telah mendapat akreditasi daripada MQA. Ini membuktikan program yang ditawarkan adalah bertetapan dengan agenda industri. Baiklah Puan, bagaimanakah Puan melihat potensi pelajar fashion terutamanya selepas wabak ini berlaku? Terima kasih. Pada saya, anda semua berpotensi. Itu yang perlu diterapkan. Tak kira wabak ada tak ada, sebenarnya ambil peluang. Kalau kita lihat pakaian PPE tu boleh dipelbagaikan dan sebagainya. Mana-mana, dan kita pun seperti yang doktor sebut tadi, kalau ada fashion designer yang terlibat, tak lupa juga di sini juga kita terlibat menjahit PPE, sehingga pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, yang paling banyak ialah pasal ketiga, kedua 100 lebih 200 yang kita dapat berikan kepada klinik kesihatan Mahmudiah dan hantar juga ke Hospital Sultanah Aminah. Maknanya sebenarnya anda berpotensi sepatutnya pada masa ini, pada pandangan saya, jana fikiran kita, bagaimana aku nak ambil ruang ni, ambil peluang ni. Okay, dan selepas ni macam dah disebutkan, MQA dah diakui. Ini pun kita panggil doktor untuk pematuhan syarat dengan kita harap anda semua akan berpeluang untuk melanjutkan pelajaran satu hari nanti. InsyaAllah tanamkan, sentiasa ada. Pada saya, pelajar-pelajar yang terlibat dengan seni reka fashion ni memang yang ada kreativiti. Sebab dari awal telah dididik dan sebagainya. So insyaAllah terapkan, ruang sentiasa ada, peluang diambil. Macam doktor sebut tadi, jangan pandang yang negatif, kita terus ke hadapan, pandanglah sesuatu itu sebagai ada hikmahnya dan sesuatu yang sangat positif. Saya setuju dengan apa yang Puan katakan, iaitu pandang benda yang positif, jangan pandang yang negatif. Baiklah para hadirin semua,
Itu sahaja sedikit sebanyak penerangan yang terperinci yang dapat membuka mata dan minda kita dalam bidang fashion pada musim COVID-19 ini. Jutaan terima kasih kepada kedua-dua panel kita kerana sudi memberi penerangan yang sangat bermakna, jelas dan sangat-sangat menarik. Baiklah, sekarang saya akan membuka peluang kepada para hadirin untuk mengajukan beberapa soalan kepada para panel. Dipersilakan. Sorry, saya ulang balik ya. Ulang balik. Sebagai seorang fashion designer, kita pasti akan melalui fasa-fasa di mana kita akan merasa stres dan down. Dalam menempuhi bidang fashion. Macam mana Dr. Atasi untuk teruskan bangkit apabila kita merasa down dan stres? Terima kasih. Macam counselling. Semua bidang pun ada down and straight, not only in fashion. Kalau you buat business pun, kalau tak jual baju tu, you down juga. Kenapa baju I tak jual? Kan? Apa problem dia? Problem design ke? Problem fabric dia ke? Problem material dia ke? Kan? Kenapa tak jual? Semua orang mengalami masalah down and stress. Saya satu je lah, kalau saya pun pernah mengalami down and stress sebab saya bekerja kat overseas 5 tahun, 6 tahun saya kat Malaysia. Jadi saya pun down and stress juga sebab saya dikelilingi oleh orang yang saya consider sebagai saya adalah minority. Faham tak maksud perkataan minority? Minority tu sebab saya Melayu dan beragama Islam berbanding dengan bangsa lain ya. So as we know, dalam bidang fashion ni memang kita consider as a minority ya. Saya pun berada dalam tahap-tahap tu juga, face that kind of situation. Tapi berbalik kepada fitrah lah. Maksud saya berbalik kepada fitrah tu means that you need to ask for the God. That's it. Itu saja. I believe that whatever the God is put me in my way now, yang telah ditentukan oleh dia. Actually saya sebelum masuk UiTM, saya UTM dulu. Saya UTM dulu, saya teknologi perkapalan, engineering. Sebelum masuk ITM. Tiba-tiba kan tiba-tiba dah line this tiba betul. Saya sebelum saya join UiTM, saya UTM dulu. So ada banyak perkara yang berlaku. The most important, kita dalam hidup semua orang ada masalah. Either you want to face it or you don't want to face it. That's all. Bukan semestinya kita, yang penting you kena tahu you punya strength, bukan tahu you punya weakness. Saya ada weakness saya juga, but saya cover weakness saya dengan saya punya strength, which is strength saya tak ada kat orang lain. Yang saya boleh kata that is my strength. Jadi semua orang ada strength masing-masing semua ada strength masing-masing. You kena tengok you punya strength. Doesn't mean that you badan besar, you tak boleh bergaya. Kena cover you punya
weakness tu dengan you punya confidence level yang tinggi. But to get that confidence level yang tinggi, kena banyak membaca lah. Banyak membaca, banyak tengok dekat industri, what they do. And then you guys sepatutnya in fashion industry, you should know apa trend sekarang. Apa trend sekarang? You should know your own house. Kalau you tak tahu, then that's a problem. Then you will face that kind of stress. You kena fulfill you punya activities dengan you punya yang you suka. Saya umur almost setengah abad tapi I feel fabulous. I feel fabulous. I rasa macam life begin in 40s. Betul-betul. So you kena feel stress. You jangan saya pun ada stress saya juga. Tapi how you overcome you punya stress. Betul. There is a lot of issue, stress, lepas tu ambil yang bukan-bukan and so on kan. You frust, you stress, gaduh dengan suami, you stress. Suami tak nak jaga anak, you stress. So, semua tu stress. Bos pun stress. Kan? Semua orang stress. Tapi how you overcome that stress? Okay? So, kalau you nak stress macam saya kalau tak nak stress, apa saya buat? Tak. Saya akan pergi shopping. Bukan window shopping. Saya shopping betul. Best kan? Sebab tu saya tak boleh masuk engineering. Saya suka shopping. Engineering mana nak pakai macam ni? Kan? So, you buat perkara yang you suka. Tapi yang betul lah, jangan yang tak betul tu. Perkara yang you suka. Okay? Menjawab ke? Menjawab InsyaAllah. Dah jadi macam question? Kau sila lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radia Wafa Humaira binti Kamar Zaman. Saya ingin ajukan soalan ini kepada Dr. Rohana. Okay, soalan dia, apakah kriteria yang paling penting untuk menjadi seorang fashion designer yang berjaya? Kalau tanya saya kan, kriteria yang paling penting untuk jadi seorang designer, you kena ada duit lah, babe. If you don't have money kan, you cannot long lasting. Kena ada duit. You nak buka business, you need money. Because you already have that creativity. Betul tak? You already have that creativity, you already have that skills, dah ada. You dah boleh jahit, you boleh jahit macam-macam kan. Tapi apa yang you tak ada? Then how to get this? Carilah investor. Cari orang yang nak invest you. That's the way. So macam mana you nak bagi dia confident dekat you? You pitch. Pitch tu maksudnya present. Buat pitch, present you punya idea, you punya creativity. Apa yang you nak bagi tahu dekat dia 5 years from now. Business tu akan jadi apa? What is the next 5 years your brand? So dia yakin dengan you, dia will pump the money to you. That's the business. So nak jadi fashion designer, banyak yang naik turun. Ingat Rizman Ruzaini tu, stand alone, dia ada investor. They cannot stay alone kecuali dia memang parents yang ada ni. Tapi
They pitch. That's the way in the business. Kalau you nak tanya saya pandai design ke, pandai jahit ke, I don't think that is the correct answer. The answer is that one. Betul tak? Nak jadi fashion designer kan? Duit. Jawab ya, kalau macam tu you kena cari investor TMJ ke. Wife dia. Betul, wife dia. Macam mana you nak pitch? Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Ismail. Saya ingin mengajukan soalan. Selepas kedatangan pandemik ini, ramai yang terjejas. Apakah nasihat doktor kepada kami pelajar fashion menghadapi cabaran COVID-19 selepas bergraduate? Teacher. Entrepreneur. Because when this kita kena faham this kind of norm lah, new norm. The business is nak hire orang masih lagi in the lower punya permintaan. Market dia masih rendah So takkan you nak duduk rumah, betul tak? So you need to become the entrepreneur, young entrepreneur. So how to do that entrepreneur? You plan you punya yes, alhamdulillah, you kena plan you punya business punya, you punya planning. Macam contohlah you nak kahwin, you mesti plan. Nak beli tu, nak beli ni, mesti plan kan. Badan besar nak dikurus ngam-ngam cantik masa kahwin, betul tak? Sama lah, become entrepreneur. Tapi masalah kita nak become entrepreneur ni takut. Dia takut. Okay, so I tell you, I also become entrepreneur tiba-tiba. Betul, masa pandemik, this is true story, dan I setengah buat sekarang ni. I buat food. I buat business blend bawang merah, bawang putih. Lepas tu kan I masuk dalam WhatsApp group. I do the packaging cantik-cantik, elok-elok. I WhatsApp group, I punya blog. Order banyak. Sebab they cannot go out. Jadi belilah dua. Murah je, satu paket tu like RM7 macam tu. So sekarang ni I ada order. Sekarang ni my husband tolong buatlah that thing kan. Tolong buat that thing. Setiap hari ada order, tapi tak banyak, less than 20. So I punya maid, I dah bagi extra gaji kat dia untuk blend the bawang. Betul. Sekarang I tengah buat. Jadi I nak improvise dia punya packaging supaya nampak bagi cantik. And then I nak masuk halal and so on. Nak cuba masuk lah sekarang ni. I yang macam ni I pun entrepreneur. Consider a new entrepreneur for the pandemic. Nak jadi entrepreneur can be anything. Okay, can be anything as long you pandai tangkap gambar dan you pandai use the technologies punya yang sekarang ni. You need to use that. Macam Facebook, WhatsApp, Instagram and so on. Korang ni lagi pandai kan. Saya pun tak tahu, tanya my staff kan, Faizal macam mana Instagram ni nak bagi private. Dia panggil I baby boomers. So I pun tak tahu tau. Dia cakap macam ni. Okay, baru tahu. So you all lagi pandai that thing. So nak jadi entrepreneur doesn't mean that kena nak fashion, nak and so on. You can be anything. Ada one of my student, dia buat aksesori yang pakai ni, tapi dia kait tau. Dapat tempah boleh tahan sebab dia buat kait tu. Okay,
Puan Sarifah, dia tulislah sini. Dia dapat order banyak kot. Banyak. Welcome into entrepreneur memang boleh buat. Kalau you nak jadi designers, kerja dengan orang, sikit. Dengan keadaan sekarang, mungkin next year pun tak tentu lagi lah. Dengan keadaan lagi sekarang, wave lagi, think about that lah. Tapi you all as a fashion students, bila you all grad, you all tak ada masalah untuk jahit. You boleh buat tudung, you boleh buat jahit plus size. Macam saya ni, saya juga cari juga orang yang pandai jahit tulang belut. Tak orang lama, saya suka tulang belut, saya tak suka yang biasa-biasa. That's something like that. So think about that. Jangan macam I nak kerja fashion design, takkan stay at home. Okay? Boleh? Pergilah Singapura kerja. Pandemik ni. I kerja Singapura 3 tahun. Okay? Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Nurin Hazika binti Mahazi. Saya nak majukan soalan ini kepada doktor. Soalan saya, sedia maklum fabric non-woven amat berguna dalam mengerang wabak COVID-19, terutama untuk dijadikan PPE. Dan pada pendapat doktor, adakah fabric non-woven sesuai dijadikan material untuk menghasilkan pakaian harian atau panas? Material tu panas lah, dik. Sebab tu dia dibuat untuk that one. But you can do that material use accessory. Buat accessory, bag, kasut tak kot, koyak, bag, something bag, purse, something like that, wallet, belt pun boleh. Some yang cover handphones, mask, panas dik. Kain tu dia ada nipis, dia ada tebal, dia still panas surface dia. Dia tak boleh buat tudung ya, keras kejung, sculpture. Dia tak boleh buat undergarment ya, nanti berpeluh. Baju susah, tak boleh. Okay? Lagi? Next? Ada lagi tak? Terima kasih kepada para hadirin sekalian kerana sudi mengajukan beberapa soalan kepada panel kita. Hal ini sedikit sebanyak dapat menjelaskan, memberi penjelasan yang sangat luas dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Tanpa melengahkan masa, saya akan menyerahkan majlis ini kepada pengacara majlis. Majlis mempersilakan.